علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Pusri Majlis kita, Tuan Imam kita dan seterusnya hadirin jawatan kuasa Masjid Jami' dan seterusnya tuan-tuan perempuan muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kita sama-sama doa. Tuan Haji sebut tadi tuan Pusri kita apa nama, Allah Taala menguji beliau dengan ujian sakit. Kita doakan beliau diberikan kesembuhan. Dan kita semua anak-anak qaryah juga kita doakan Allah Ta'ala berikan kesembuhan sekiranya ada mak ayah kita, adik-adik kita, sanak saudara kita, jiran tetangga kita yang ketika ini diuji dengan ujian. Mudah-mudahan sakit tersebut Allah Ta'ala angkat, Allah berikan kesembuhan, Allah ringankan dan Allah angkat darjat, Allah ampunkan dosa-dosa kita semua insya-Allah. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang mana dua nikmat ni selalu ramai manusia yang dia lupa. Buat lupa pun boleh jadi juga. Apa dia nikmat tu? Nombor satu, nikmat sihat. Nikmat duk sihat ni, kesihatan Allah Ta'ala bagi ni kita lupa. Kita lalai dan kita duk rasa benda nikmat sihat ni benda yang tak berharga. Padahal nikmat sihat ni lah merupakan nikmat yang paling berharga buat kita semua. Nak buat apa? Iaitulah kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Nombor dua, nikmat masa. Dalam hadis ini Nabi kata nikmat masa lapang. Maknanya nikmat masa. Ni tuan-tuan, masya-Allah, alhamdulillah kita ni tuan-tuan, pukul lah ni pukul 7. Lah ni masuk subuh lewat sikit tak? 6.20 lagu tu. Ada orang pukul 5 pagi, pukul 6 pagi, syok lagi duk tarik selimut ni. Kan? Tidur dalam aircon pula. Orang arah kuda ni tidur dalam aircon. Tak? Makna syok duk benda tidur ni memang seronok. Kan? Sedap, lena sedap. Tapi kita semua ni tuan-tuan, alhamdulillah, pukul 5, pukul 4.30 kita boleh buat satu keputusan penting dalam hidup kita. Apa dia? Kita tinggal sat katil, kita tinggal sat seronok tidur tu, seronok lena tu. Kita bangun, ambil ayat semayang tahajud, semayang sunat taubat, semayang hajat, semayang witir dan sebagainya. Kemudian main masjid, main surau untuk solat subuh berjamaah. Ini satu nikmat yang Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janji, tuan-tuan haji puan hajah. Apa yang Nabi janji? Basyiril masya'in. Bagilah, Nabi kata, bagilah khabar berita gembira. Orang Bukit Mentajam kata good news. Bagilah berita gembira kepada orang yang dia ni tengah-tengah gelap. Tengah-tengah gelap, tengah-tengah malam ni, dia mai berjalan, dia mai masjid untuk salat, untuk ibadat. Waktu apa? Subuh, waktu maghrib dan waktu isyak. Maknanya tengah-tengah gelap ni dia boleh mai di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi berita gembira kepada orang yang atas dunia ni, dia bersahabat dengan masjid. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya ni asalnya Tuan Haji asal Kelantan.
ICT 03 Tuan Haji. Tapi ayah saya ni dia kerja custom. Lama perkhidmatan dia di Penang ni. Jadi saya je sekolah tadika tu, tadika tak jauh 1 sampai tingkatan 5 sekolah di Penang. Sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Bagan Jerman Batuah. Menengah di SMKA Sekolah Kebangsaan Agama Al-Masyhur Lelaki Pulau Pinang sampai tingkatan 5. Jadi Tuan Haji bila duduk lama Penang ni nasi kandak dia tak lupa. Jadi di TV ke di radio ke kadang-kadang bunyi Penang tu dia payah nak hilang. Yang nasi kandak kan. Jadi nasi kandak di KL apa semua dia tak sama macam tempat kita ni kan. Jadi alhamdulillah bila kebetulan Tuan Nazir, Tuan Pengerusi kita hantar mesej ke Facebook tu, saya pun balas lah. Kebetulan tarikh 2 hari ni ada duduk sekitar ni, alhamdulillah kita dapat jumpa sama-sama insya-Allah. Baik, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pagi ni kuliah subuh kita ni, Tuan Imam kata kat saya, "Ustaz, nak berhenti pukul berapa?" Berhenti dia kata. Jadi nak tanyalah, kalau kita berhenti pukul 10 pagi boleh ke tak ni? Kuliah subuh campur dengan kuliah duha. Dia macam kuah banjir degatlah. Boleh ke Tuan Haji? Tak berapa nak jawab ni. Puan Najah boleh ke sampai pukul 10 kita ni kuliah ni? Puan Najah kata boleh Tuan Haji. Tuan Haji tak apa nak jawab ni. Tuan Haji boleh ke tak pukul 10 berhenti ni? Tak jawab ke ni? Boleh ke Haji, Tuan Haji? Boleh. Apa Tuan Haji, Tuan Najah tunggulah saya nak balik. Pagi ni kira lepas ni kira nak balik kan lepas ni. Baik, surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat, surah ni dalam Quran merupakan surah bernombor 100. Surah 100 dan dalam Quran ada 114 surah kan? Surah Al-Adiyat ni surah 100. Al-Adiyat surah apa Ustaz? Surah Wal-Adiyat tu lah. Wal-Adiyat. Betul tu kan? Kita baca ramai-ramai lah. Saya baca, tuan-tuan ikut. Kita hafal dah kan surah ni. Tak bimbang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan perempuan, surah ni surah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi hijrah. Surah ni yang kita duk baca ni
turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah. Tuan-tuan, ayat nombor 1 sampai ayat nombor 5 Allah cerita tentang kuda perang. Al-Adiyat ni maknanya kuda perang. Ayat 1 nombor 5 ayat cerita tentang kuda perang. Allah Ta'ala kata apa, tuan-tuan? Kuda perang ni Allah Ta'ala bagi kekuatan pada dia bila dia cengkam tanah tu, bila dia lari, bila dia bergerak, lari, laju, dicengkam tanah sampai terpercik api daripada kaki dia. Maknanya ni kuku kaki dia tu kan, punyanya lari laju tu sampai terpercik apinya. Fal mughirati subha, dan dalam peperangan pada zaman Rasulullah SAW khususnya, kuda-kuda perang ni dia keluar pada waktu awal pagi. Maknanya macam waktu subuh macam ni lah. Kuda pun tahu bangkit awal. Tak, manusia kita orang kita ni orang kan, kalau subuh tak bangkit, orang kata apa, cerai tak, malu dengan kuda. Kemudian fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Allah Ta'ala cerita, tuan-tuan, bagaimana kuda ini apabila dia berlari dengan laju, apabila dia berlari dengan laju tu kakinya terpercik api sehingga debu-debu itu berterbangan. Sebab kan dia lalu atas tanah tu, habis terbang tanah itu. Kerana apa? Kerana dia ni laju sungguh. Kemudian fawasatna bihi jam'a, kuda ini dia menyerbu musuh-musuhnya dengan tanpa takut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat 1 sampai nombor 5 ni Allah Ta'ala cerita kuda perang ni dia ikut arahan tuan dia. Dia ikut dan dia tahu yang dia ni bekerja untuk tuan dia. Dia tahu. Ayat nombor 6, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut apa dalam ayat ini? Innal insana li rabbihi lakanud. Allah Ta'ala kata, tuan-tuan, sedangkan manusia ni sangat ingkar dan tak tahu berterima kasih kepada Tuhannya. Tengok ayat nombor 6 ni, Allah Ta'ala buat perbandingan. Hei manusia, hampa perhati sikit. Kuda perang tu dia adalah kuda, tapi dia tahu ikut arahan tuan dia. Tapi hampa manusia ni, kita manusia ni, tuan-tuan, ni Allah Ta'ala bagi umur kat kita, Allah bagi kesihatan pada kita, boleh makan pagi, boleh makan nak itu nak ini, Allah Ta'ala bagi belaka kat kita. Tapi awak manusia ni tak mau dan tak tahu bersyukur pada Tuhan. Pasal apa awak jadi lagu tu? Itulah makna ayat nombor 6 ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, surah ni Al-Adiyat ni dia turun selepas surah Al-Zalzalah turun. Surah Al-Zalzalah, tuan-tuan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, cerita tentang apa? Hari kiamat. Surah ni, tuan-tuan, masuk ayat nombor 6 sampai ayat nombor 11, Allah Ta'ala nak tegur apa? Allah nak tegur manusia ni kedekut, manusia ni bakhil, manusia ni punya sayang kepada harta dia sampai tak mau sedekah langsung. Manusia ni pentingkan diri sendiri. Manusia ni tak peduli orang susah. Manusia ni tak peduli jiran tetangga. Yang dia fikir, asal poket aku penuh, asal aku kenyang, settle. Hak ni yang Allah Ta'ala nak tegur kita semua, tuan-tuan, dalam surah Al-Adiyat. Tuan-tuan, dalam surah Al-Qasas, dalam surah Al-Qasas Allah Ta'ala cerita, tuan-tuan,
ada satu makhluk namanya Qarun. Tuan-tuan kenal Qarun tu siapa? Kenal ke tak tuan-tuan? Perempuan kenal ke tak? Awak tak kenal benar. Kita pernah duk buat program apa? Mencari harta karun. Betul dah tu. Kenal dah tu. Kan? Maknanya Qarun tu juga lekat nama tuan-tuan. Mencari harta karun. Tuan-tuan, cerita tentang Qarun tuan-tuan dalam surah Al-Qasas ayat nombor 76 sehingga ayat nombor 82. Tuan-tuan, Qarun ni tuan-tuan, perangai dia apa? Sebelum tu, dia memang kaya tuan-tuan, kaya sungguh. Tuan-tuan, punya kaya lah Qarun ni tuan-tuan. Ni khazanah ataupun harta yang dia ada ni tuan-tuan, dia letak dalam satu tempat tuan-tuan. Ni khazanah kekayaan yang dia ada tuan-tuan. Kunci ni, bau kunci ni. Maklum kunci. Ni hak pegang kunci dia berapa orang tuan-tuan? Pandangan Imam Mujahid ada 15 hingga 20 orang yang pegang kunci khazanah Qarun. Imam Qatadah pula kata ada 40 orang yang bawa kunci-kunci nak buka khazanah ataupun harta-harta Qarun ni tuan-tuan. 40 orang pegang kunci Tuan Haji. Cuba bayanglah berapa banyak harta dia tuan-tuan. Kerana tu tuan-tuan, Syekh Salah dia kata perumpamaan lah, dia kata kalau kita tengok apa filem-filem lama ni dan filem-filem epik ni kan, macam apa kita kata istana ke, macam tembok ke, ni selak penyelak hak besar tu kan, penyelak tu kan, nak angkat tu oi kan, maknanya begitulah gambarannya. Hak tu seorang baru. Ni nak ceritanya Qarun tuan-tuan. Ni Imam Qatadah kata hak bawa kunci dia saja 40 orang. Tak tahu berapa banyak dia punya harta dia tuan-tuan. Tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, Qarun ni perangai dia apa? Perangai dia suka tunjuk kat orang. Dia suka bina pengaruh, tunjuk ke orang. Orang masjid Arakuda kata apa? Show off. Dia suka show off. Dia suka tunjuk ke orang dengan niat bila orang tengok aku ni orang kaya, maka ramailah orang hak ikut aku. Ini antara perangai Qarun yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, khususnya surah Al-Qasas pada ayat nombor 76 sehingga ayat nombor 82. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Bagaimana Allah Ta'ala menguji Qarun tuan-tuan? Allah Ta'ala menguji Qarun walaupun dia ni banyak harta, kemudian dia tak syukur pada Allah, dia ingkar kepada Allah, tak beriman kepada Nabi Musa, tak beriman kepada Allah. Tapi dalam keadaan macam tu pun Allah Ta'ala tetap bagi kepada dia harta kepada dia. Allah Ta'ala tak stop harta dia, Allah bagi pada dia. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Masih Tuan Haji. Tuan-tuan. Baik, masih Haji. Tuan-tuan rahmati Allah. Dalam keadaan tu Allah Ta'ala kata apa? Wa atainahu minal kunuz. Allah Ta'ala tetap bagi kepada dia perbendaharaan kekayaan. Allah bagi terus kepada dia, bagi terus bagi, walaupun dia ni ingkar kepada Nabi Musa, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni yang kita kata apa? Istidraj tu. Istidraj ni maknanya kita ni senang, tapi kita tak pernah semayang, kan? Kita tak ingat Allah Ta'ala,
kita langgarnya tak kira hukum haram ke apa, tak kira, tak peduli lah. Janji duit boleh kat aku. Tipu orang, scam orang. Tuan Haji hari ni kena jaga-jaga Puan Hajah no. Scammer ni dia cerdik tuan-tuan. Kan dia tahu pula tentang pemain baru pencen kan. Gratuity pun ada banyak tuan-tuan. Tak ni dia attack ni. Kan? Pandai pula Tuan Haji. Kalau dia dapat ceroboh, dia masuk dalam kita punya Telegram tu kan. Tuan-tuan, ayat hak dia guna tu macam sebiji-sebiji ayat orang masjid. Kalau kita ni orang masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Syekh? Oh, apa khabar Syekh? Kita pun dah ingat ni betul lah tu imam. Dia tak ada hajat sikit nak minta tolong ni. Boleh kau tolong bank in sikit. Duit kat saya 1,000. Kita ni ingat tu imam sungguh lah kan. Buka Maybank tu you, kita transfer terus kat dia. Tuan-tuan jangan lagu tu nah. Tuan-tuan Haji Puan Hajah, orang Kelantan kata kena semeta. Maknanya kena bertenang. Jangan cepat balas. Kena bertenang. Kenapa taktik yang dia pengguna ni licik sungguh. Ada tuan-tuan Puan Hajah yang ni duit dalam tabung haji, dia sedekah ke orang tu 20,000, dia bagi gitu je. Allahu Akbar. Bagi kita tuan-tuan 20,000 ni banyak kan. Jadi makna nak ceritanya apa? Maklum Pak Long, bila boleh WhatsApp buat lagu tu duk sat. Jangan cepat balas. Kita bagi tenang dulu, relax dulu supaya kita ni ada rasional ataupun rasional. Baik tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala sebut tuan-tuan ayat nombor 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Allah Ta'ala kata apa? Manusia ni bakhil sungguh sebab dia cinta, dia sayang sungguh kepada duit, kepada harta dia ni. Dia sayang sungguh-sungguh sampai tak mau nak infak, tak mau nak sedekah, tak mau nak kongsi dengan orang susah. Dia tak mau sebab dia fikir, aku pun cari payah, apa senang-senang nak boleh. Dia fikir lagu tu. Sehingga mai penyakit bakhil. Sehingga kan adik-beradik susah, tak mau tolong adik-beradik dia ni. Sehingga keluarga sendiri susah, tak mau bantu sikit. Bahaya tuan-tuan perempuan. Kerana apa? Inilah penyakit bakhil yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Adiyat, yang selalu kita baca, yang selalu kita dengar, yang selalu kita dengar imam baca. Kita duduk di belakang, kita dengar ayat ini tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah, Rasulullah dalam sebuah riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi pernah cerita tuan-tuan Haji Puan Hajah, ada 3 sekawan ni lah, 3 orang ni. Pada satu hari dia masuk dalam gua. Barangkali ada kerja lah, barangkali dalam hadis tak sebut lah masuk gua tu buat apa, tapi masuk dalam gua. Masuk tu Puan Hajah, tiba-tiba batu hak pintu gua tu jatuh bawah, tutup, tak boleh nak keluar. Sudah dah, dia kata. Ada 3 orang ni, 3 sekawan ni. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi 3 orang ni kata, nak keluar lagu mana ni? Kita nak angkat batu ni tak rak ni, tak boleh ni. Jadi dia kata, mailah pakat-pakat kita doa pada Allah. Mailah pakat-pakat kita sebutlah. Kok ada amal-amal salih yang kita buat ni, ada keajaiban, ada cara lah kita boleh keluar. Tuan-tuan, main dalam keadaan panik dia tuan, Allah tak boleh nak bayang kita tuan-tuan. Kan? Bila dalam keadaan lagu tu terdesak lah ni, nak keluar ke mana ni? Jadi dia kata, mainlah pakat-pakat kita doa. 3 orang ni kata, kita pakat-pakat doa, kita sebutlah apa-apa amal soleh yang kita buat. Mudah-mudahan dia boleh jadi asbab Allah turunkan bantuan Allah pada kita. Jadi orang pertama dia doa. Dia kata, ya Allah, aku ni tak ada lah amalan banyak sangat, cuma satu je selalu aku buat. Sebelum aku tidur malam, aku akan pastikan mak ayah duduk dengan aku ni, dia akan makan, dia akan minum dulu. Sebelum dia, isteri dan anak-anak makan, dia akan pastikan mak ayah dia ni minum dan makan terlebih dulu. Ni amalan hak dia buat. Pada satu hari tu tuan-tuan, dia balik lewat sikit. Jadi dia kata,
mak ayah tak makan lagi. Jadi dia tak benarkan isteri dan anak dia makan, melainkan kecuali lepas dia bagi mak dan ayah dia makan dulu. Maknanya hak nombor satu ni, orang nombor satu ni, dia akan pastikan mak dia, ayah dia makan terlebih dahulu. Ni tanggungjawab dia sebagai anak, yang dia buat, dia bagi nafkah kepada mak dan ayah dia. Ya Allah, kalaulah amal ini amal salih, ya Allah, tolong aku, ya Allah, tolong kami ni, ya Allah. Tentu dalam hadis Nabi kata dengan izin Allah, batu tadi ni terangkat sikit. Selesai hak nombor satu. Dia berkata kat nombor dua, hang pula lah, doa lah, sebut lah apa yang hang buat, kan? Jadi Tok Siak Masjid Ara Kuda ke mana kau sebut bila, kan? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ni tak ada lah amalan, cuma ada satu lah, ya Allah. Aku ni berkenan kat sepupu aku ni. Sepupu dia perempuan. Comel sungguh sepupu aku ni. Dia kata, pada satu hari tu, ya Allah, mai kok mana atau syaitan bisik dalam telinga. Bisik apa? Bisik hasut supaya mereka berdua ni berzina. Jahat, syaitan dia kata, jahat. Dengan syaratnya, dia kata aku bagi duit kat dia. Dengan syarat. Tapi alhamdulillah, sebelum melakukan perbuatan terkutuk itu, sebelum buat benda haram itu, Allah Ta'ala campakkan rasa insaf. Fikir balik, ni benda dosa besar ni, aku ni memalukan keturunan aku ni, apa benda ni, dia pun istighfar, astagfirullah. Tuan-tuan, tak jadi mereka berzina, dan lelaki tadi ni, dia sedekah duit tadi ni pada sepupu dia. Ambillah, gunalah untuk hang dan keluarga. Ya Allah, kalaulah amalan ini merupakan amal salih, ya Allah, tolong bantu kami, ya Allah. Tuan-tuan, dengan izin Allah, dalam hadis kata terangkat batu tu sikit lagi, tapi tak boleh keluar lagi. Mai giliran nombor 3, kami dua lepas dah, hang pula lah. Dia pun angkat tangan berdoa, ya Allah, kalaulah aku ni adalah sikit amal soleh, kalaulah amal soleh ni, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Apa amalnya, tuan-tuan? Dia ni bos ladang, ada pekerja. Tuan-tuan, pekerja dia ni kerja dengan dia bulan tu lagu mana tak tahu, terlupa ambil duit gaji. Jadi tuan-tuan, dia sebagai bos ni, bila pekerja dia tak ambil duit gaji, tuan-tuan, bagusnya dia ni, dia ambil duit orang ni, guna apa? Dia buat modal, dia besarkan lagi ternakan dia tu. Dengan izin Allah, dengan asbab ni, duit modal tadi ni menyebabkan bisnes ladang dia tadi ni, ternakan lembu, kambing ibadah ni, makin membiak-biak, makin menjadi, alhamdulillah, beranak banyak lagi lembu, kambing semua ni. Tuan-tuan, tiba-tiba tuan-tuan, tak berapa hari bulan lah, hak tadi ni, anak buah dia tadi ni, pekerja dia tadi ni, jumpa dia, tuntut duit dengan dia. Bos, setahun lepas saya tak ambil duit gaji sebulan tu, bagilah duit saya, bos. Tuan-tuan, kalau kita, tuan-tuan, agak-agak nak bagi ke tak, tuan-tuan? Nak bagi ke, tuan-tuan? Wallahu a'lam. Tu dia abang kita jawab, wallahu a'lam. Betul wallahu a'lam, kan? Kita tukar nombor telefon dah, tak dapat dikesan kita pun, kan? Tetapi tuan-tuan, orang ni tuan-tuan, bukan setakat dia bagi duit gaji orang tadi ni, duit gaji pekerja tadi, katalah 5,000, dia bagi 5,000 tu, bukan setakat 5,000, kan tadi dia guna duit tadi ni sebagai modal, buat modal, berkembang biak bisnes dia tadi, tuan-tuan. Bukan setakat duit gaji yang dia bagi ni, bisnes untung hak dia buat tadi ni, dia bagi semua pada orang tu. Ambil lah ladang ni, aku guna duit hang ni sebagai modal, untung ni ambil semua. Tuan-tuan, perempuan rahmati Allah, hak ni payah kita nak buat. Setakat 5,000 duit gaji dia tadi, kita boleh bagi, beres, tu tak ada masalah. Ni nak bagi untung ni, tuan-tuan, hak ni belum tentu, tuan-tuan. Tak kira lah, hak cakap depan ni pun sama agak, tuan-tuan. Tercabut kepiah, tuan-tuan, bila buat duit ni. Nak ceritanya, ni hebatnya orang, tuan-tuan, dia bagi sekali hak untung tadi. Dia kata, ya Allah,
kalaulah hak ni sebagai amal soleh aku ya Allah, tolonglah bantu kami ya Allah. Dengan asbab amal soleh itu tuan-tuan, apa yang berlaku Nabi kata, batu tadi-tadi ni terangkat dan mereka boleh keluar, alhamdulillah. Tuan-tuan, 3 amalan tadi tuan-tuan, apa dia? Hak nombor 1, dia bagi nafkah pada mak ayah dia. Nombor 2, dia sedekah duit pada sepupu dia. Nombor 3, duit juga. Dia bagi tunaikan hak tadi ni, duit gaji tadi, dan juga dan dia bagi semua duit ataupun keuntungan daripada modal yang dia guna tadi tuan-tuan. Kerana itulah tuan-tuan rahmati Allah, jangan pernah kita bakhil dengan rezeki. Kerana apa? Rezeki ini adalah milik Allah Ta'ala. Allah bahagi-bahagi dah pada setiap kita ni tuan-tuan. Rezeki tak sama mengikut orang. Ada orang Allah Ta'ala bagi nikmat duit banyak pada dia tuan-tuan, alhamdulillah, Allah bagi rezeki itu dia tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala tak bagi rezeki anak pada dia. Contoh kan, kita ni tuan-tuan mungkin duit tak banyak, tapi alhamdulillah rezeki anak Allah Ta'ala bagi kita tiap-tiap tahun boleh. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya setiap orang ni, kita semua ni tuan-tuan, ada benda yang kita dapat, orang lain tak dapat. Ada benda yang orang lain dapat, orang lain tak dapat, kita dapat. Jadi tak usah duk dengkilah pada orang, tak payah duk dengki, sebab masing-masing orang ni semuanya ada bahagian rezeki masing-masing. Tuan-tuan, kalaulah kita semua ni boleh duit 1 juta, tuan, semalam boleh 1 juta. Semalam boleh 1 juta Tuan Haji. 1 juta tuan-tuan, boleh 1 juta ni. Agak-agak subuh pagi ni mai ke tak masjid tuan-tuan? Mai ke tak tuan-tuan? Balok kan, tak mai dah kan. Kalau semua 1 juta tuan-tuan, semua orang di Arah Kuda dia dapat 1 juta tuan-tuan. Pagi ni dan kawan tu dia, kalau orang tu dia naik Grab tak ada Grab, tak ada. Boleh 1 juta dah. Tak ada Grab. Ni pemandu bas apa tak ada dah. Aku boleh 1 juta dia tak kerja apa lagi. Kan? Jadi itulah Allah Ta'ala Maha Adil. Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita ni tak sama. Ada benda yang kita dapat, ada orang yang tak dapat. Ada yang mereka dapat, kita tak dapat. Begitulah Maha Adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kerana itu Nabi ajak doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kita baca awal, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku ya Allah dengan rezeki halalmu ya Allah, supaya aku ni tak cari benda yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, tolonglah kayakan aku dengan nikmat daripadamu ya Allah. Kayakan aku, cukupkan aku ya Allah, supaya aku ni tak minta kepada selain kamu ya Allah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Ayat yang seterusnya, orang yang bakhil dengan harta, cinta sungguh dia dengan harta, sampai tak peduli waktu semayang, sampai tak peduli hukum hakam, tak peduli. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Mereka ni tak tahukah apabila dibangkitkan, apabila mereka berada di dalam kubur, apabila mereka mati dan dibangkitkan di alam kubur, semua itu akan dikorek, semua itu akan diperiksa satu persatu. Semua itu Allah Ta'ala akan tanya, duit yang kamu dapat tu mai pada mana? Duit rezeki yang kamu dapat tu, kamu belanja pikuk mana? Semua tu Allah Ta'ala tanya, ambil dari mana, belanja pikuk mana? Satu-satu Allah Ta'ala akan tanya, Allah akan siasat, Allah akan audit kita tuan-tuan. Wa hussila ma fis sudur,
Bukan setakat itu tuan-tuan. Apa yang ada dalam dada kita ni tuan-tuan, dalam hati kita ni pun Allah Ta'ala akan cungkir satu-satu. Kerana itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menantu Rasulullah Sayyidina Uthman bin Affan, beliau ialah tokoh korporat dalam Islam, orang kaya. Tuan-tuan, Uthman bin Affan ketika mana di Madinah, bila umat Islam ni perlu kepada telaga ataupun perigi, jadi Nabi kata siapa yang boleh pergi beli telaga, namanya telaga Ar-Raumah. Telaga ni owner dia ataupun pemilik telaga ni ialah orang Yahudi. Nabi kata siapa boleh pergi beli, kemudian dia bagi orang guna, Nabi kata pahala Allah Ta'ala akan bagi kepada orang itu dalwan bidilwin, timba demi timba. Timba satu cebok boleh pahala dah, dua timba, orang timba ayak boleh dua pahala dah. Jadi Sayyidina Uthman tuan-tuan, orang kaya ni, bila dengar Nabi sebut lagu tu, dia jadi semangat. Semangat apa? Semangat tadi ni nak mengejar apa yang Nabi sebut tadi ni. Akhirnya dia pergi bincang dengan Yahudi tu, dia nak beli pergi tadi tuan-tuan. Bincang punya bincang, negotiate punya negotiate tuan-tuan. Akhirnya apa? Yahudi tadi kata, aku tak maulah nak jual kat hang lagi semua. Kita bahagi dua, separuh. Aku separuh, hang separuh. Lagu mana? Telaga nak pecah dua ni. Dia buat lagu ni, dia buat giliran. Ada hari yang orang mai turn tuan pergi, tuan telaga tadi. Turn orang Yahudi tadi ni. Jadi mai turn dia, giliran dia, dijual ya. Okey, satu timba katalah 2 kupang. 2 timba 4 kupang. Mai giliran Uthman bin Affan percuma. Tuan-tuan, jadi menderulah penduduk Madinah mai pada giliran Sayyidina Uthman. Giliran Yahudi tadi ni tak ada orang. Dia kata, tak boleh jadi ni, lingkup bisnes aku ni. Akhirnya bincang, dia pun jual sepenuhnya telaga itu kepada Uthman, dan Uthman beli. Sayyidina Uthman wakaf kepada orang penduduk Madinah untuk guna. Tuan-tuan rahmati Allah, ni yang kita nak ikut ni tuan-tuan. Kerana tu tuan-tuan, dalam hadis yang selalu ustaz kita baca tuan-tuan, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila matinya seorang anak Adam, seorang insan itu putus semua amalan dia. Putus semua amalan dia, tak boleh buat amalan dah, walaupun dia nak buat. Walaupun dia nak buat, tapi tak boleh dah. Yang tinggal 3 aja. 1, sedekah jariyah. Tuan-tuan, sedekah jariyah ni, hadis ni ada ulama hadis yang terjemah maksud sedekah jariyah ni ialah wakaf. Nah, jadi tuan-tuan, hari ni contoh tuan-tuan, PPZ Majlis Agama Pulau Pinang kita kan ada program wakaf. Kalau di peringkat ni dipanggil juga, di peringkat kebangsaan dia panggil Yayasan Wakaf Malaysia. Nanti tuan-tuan boleh Google. Antara program yang Yayasan Wakaf Malaysia buat tuan-tuan, contohnya program wakaf tunai. Contoh kita wakaf RM20, RM30, RM10. Jadi duit wakaf tunai kita tadi ni, Yayasan Wakaf Malaysia akan kumpul dan dia buat program. Contohnya program pendidikan, contohnya ada juga wakaf air. Wakaf air ni maknanya duit kita tadi ni dia buat projek perkhidmatan air di kawasan kampung-kampung, di kawasan-kawasan yang mereka tentukanlah. Jadi tuan-tuan, selama mana orang duk guna air tadi tuan-tuan, air tadi ni orang duk guna makan, minum, mandi apa semua tuan-tuan, selagi mana orang tu guna tuan-tuan, selagi itulah pahala masuk dalam akaun kita, dalam akaun amal kita. Walaupun pada waktu tu kita duduk di alam barzakh dah, dapat pahala pada kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, mana-mana ruang wakaf yang ada tuan-tuan, kita usahakanlah.
Cumanya tuan-tuan, pilihlah badan, institusi, agensi yang berautoriti dan berintegriti. Yang kita yakin mereka ni betul. Yang ini yang kita nak buat amal-amal tuan-tuan, jangan lupa wakaf. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, surah Al-Adiyat mengajarkan kepada kita, jangan lupa, jangan kita kedekut dengan harta yang kita ada ni tuan. Sebab apa? Harta sebenar yang kita nak bawa di alam akhirat sama-sama dengan kita, iaitulah yang kita sedekah, yang kita infak, yang kita zakat, yang kita wakaf. Inilah yang nak bawa kepada kita di hari akhirat nanti tuan-tuan. Tuan-tuan, setiap pagi Nabi kata ada dua malaikat. Malaikat ni duk doa. Yang pertama, malaikat pertama doa apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, tolonglah, Engkau berkatilah dan bagilah gantian yang lebih baik pada orang yang bersedekah ni. Maknanya malaikat ni doa orang yang sedekah ni supaya Allah Ta'ala bagi gantian yang lebih baik. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan, yang kita minta tuan-tuan apa? Kita nak sihat, kan? Kita nak hati kita senang. Ni tuan-tuan perempuan boleh mai kuliah subuh pagi ni sebab hati tenang. Betul ke tak? Kalau hati serabut tak mai, kan? Kerana hati kita tenanglah kita mai ni, alhamdulillah. Nak sihat, nak keluarga aman, tenteram, tak bergaduh apa semua. Tuan-tuan, nak cerita tuan-tuan, kebetulan kami ustazah ni, kami buat satu NGO Tuan Haji. NGO kami ni antaranya yang bersama-sama Ustaz Roslan Muhammad, Ustaz Ervino Johari, Ustaz Termizi Haji Ali yang qari tu kan, kemudian Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman, ramai lagi lah. Kami ni masuk dalam penjara Sungai Buloh, Kajang, kemudian penjara pusat koreksional Juvana ni kalau di KL tu pusat koreksional di Puncak Alam. Tuan-tuan Haji, Puan Haji pernah masuk penjara ke? Ustaz tanya soalan pun kan, tak pernah lah tak? Jangan masuk lah no. Kalau buat program tak apa. Tuan-tuan, saya masuk penjara tuan-tuan, Sungai Buloh masuk, Kajang masuk, kita buat program masuk tuan-tuan dalam tu. Ya Allah, kita rasa syukur sangat-sangat tuan-tuan, kita ni bebas duduk di luar tuan-tuan. Kami masuk Sungai Buloh tuan-tuan, buat program di surau dia tuan-tuan. Surau dia tuan-tuan, ni penghuni-penghuni dalam penjara tu tuan-tuan, mereka ni duduk depan kita ni, duduk macam pelajar-pelajar sekolah lah. Maknanya dengan pakaian ikut warna baju tu, ada warna sekian-sekian. Kalau dalam pembicaraan lagi, warna apa? Oren ke, saya tak ingat lah, lupa. Ada putih merah gitulah tuan-tuan. Duduk ni tertib elok tuan-tuan. Mana boleh duduk macam kita cari tiang pun tak ada, tak boleh. Tak boleh. Kan? Duduk patut pegang buku, ada pen apa semua kan. Tak boleh dia buat kita duduk tak boleh. Dia peraturan belakang ada warden. Warden penjara tuan-tuan, tak boleh bergerak sikit, mata jegir tu. Kita kata garang abang ni. Kan dia panggil cikgu kan, garang. Tuan-tuan, lebih tersentuh hati saya tuan-tuan bila saya berceramah tu. Di depan saya ni ada orang yang kita kenal dah. Allahu Akbar, kita kenal dia, kita membesar dengan lagu-lagu dia, kita kenal dia, kita baca dalam akhbar tuan-tuan, cerita-cerita begini kan, kita jumpa dia. Ya Allah. Tapi tuan-tuan, bila masuk di dalam tuan-tuan dalam penjara, rupanya bila Allah Ta'ala tarik nikmat satu benda tuan-tuan, Allah Ta'ala nak bagi nikmat baru pada dia. Apa dia? Nikmat salat, nikmat doa, nikmat tahajud tengah malam. Ya Allah, mereka salat tuan-tuan, semayang dia khusyuk sungguh tuan-tuan. Tadah tangan tu, angkat tangan doa tu, ya Allah, khusyuk sungguh dia doa tuan-tuan, sampai menangis-nangis. Sebab apa? Sebab dia minta tolong pada Allah. Sungguh-sungguh, ya Allah, tolonglah. Kita ni tuan-tuan doa-doa juga. Doa berkata doa. Antara doa yang paling kerap Rasulullah doa tadi waktu Rasulullah hidup tuan-tuan, apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu doa, antara doa yang paling kerap Rasulullah baca. Tuan-tuan, kita doa juga doa ni tuan-tuan, tapi tak ada feeling, tak ada rasa apa-apa.
Bila tu imam baca doa tuan-tuan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita kat belakang ni kita apa? Weh, lega doa nak habis dah ni. Kan doa tu imam ni apa baca panjang doa ni, mai Rabbana atina. Oh, nak habis dah. Kan sebab Rabbana ni duduk belakang kan. Rabbana atina. Padahal doa tu Nabi baca paling banyak sekali ketika Nabi hidup tuan-tuan. Kita rasa macam biasa, tak ada apa. Jadi tuan-tuan mati Allah tu tak cerita lagi tuan-tuan, dalam sel-sel dalam tempat tidur mereka tu tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan, tandas tu terbuka kan, member boleh tengok. Allahu Akbar, kita kata syukur tuan-tuan. Jadi itu tuan-tuan pesan lah pada anak cucu kita, jangan duk buat jenayah lah tuan-tuan, jangan duk cuba-cuba walaupun sekali kan, kena silap berhari bulan, masalah tuan-tuan. Jadi begitulah tuan-tuan rahmati Allah. Apa yang Allah Ta'ala nak sebut dalam ni tuan-tuan, maknanya ingat dalam kubur nanti semua akan dirungkai satu-satu. Semuanya akan dirungkai satu-satu, tak tertinggal satu pun. Dan itulah alam barzakh dan juga alam akhirat. Allah Ta'ala tutup pada ayat nombor 11, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Allah tahu apa benda yang kita buat tuan-tuan. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan perempuan yang rahmati Allah, malaikat akan doa supaya Allah Ta'ala balas lagi rezeki yang lain pada orang yang sedekah. Tetapi bagi orang yang kedekut, malaikat akan doa apa? Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang kedekut, yang bakhil ni, engkau tahanlah rezeki dia ya Allah. Jangan bagi rezeki pada dia ya Allah. Stopkan rezeki dia bagi orang yang kedekut ataupun orang yang bakhil. Tuan-tuan rahmati Allah, bila kita baca ayat ni tuan-tuan, bukanlah bererti tuan-tuan haji pun aja balik dalam kereta nanti bincang, kita ni dah belajar tadabbur surah Al-Adiyat ni, duit dan tabung haji tu rasa nak bagi semua kat Masjid Ar-Kuda lah kata. Oh, jangan gitu kan. Maknanya bukan maksud macam tu kan. Kita bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tuan-tuan, yang iman dia mantap tuan-tuan. Ni segala harta dia ni dia sedekah semua pada Islam. Nabi kata, tinggal apa kat hang ni? Dia kata, yang tinggal pada aku hanya Allah dan Rasulnya sahaja. Kita bukan Sayyidina Abu Bakar, kita tak mampu nak buat begitu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, rezeki yang Allah Ta'ala bagi kita tuan-tuan, jangan lupa kita kongsi sama-sama dengan orang yang memerlukan. Tuan-tuan nak kongsi dengan siapa? Sebelum kita kongsi dengan orang jauh tuan-tuan, jangan lupa tengok sama juga dalam kalangan adik-beradik kita. Yang susah, tolong. Mak menakan kita susah, kita tolong. Sepupu kita tengok susah, bantulah. Ya, bantulah sekadarnya tuan-tuan ya, yang kita mampu. Mudah-mudahan tuan-tuan, apabila kita berbahagi-bahagi rezeki itu, Allah Ta'ala akan bagi rezeki yang lain pula pada kita tuan-tuan. Apa dia? Allah Ta'ala bagi kesihatan pada kita. Allah Ta'ala bagi doa yang makbul pada kita. Itu cara Allah Ta'ala memberikan kepada kita tuan-tuan. Doa kita ni kan, Allah akan, Nabi kata, doa kita ni, Nabi kata akan Allah makbul 3 cara. Nombor 1, kita doa hari ni, Allah makbul, Allah perkenan, Allah bagi bila? Allah bagi atas dunia pada kita. Atas dunia kita dapat. Sebelum kita meninggal, Allah bagi. 1. Cara nombor 2, kita doa kepada Allah, Allah makbul, Allah perkenan. Tapi Allah Ta'ala tangguh. Saat apa yang kita minta tu tak dapat atas dunia. Dapat bila? Dapat akhirat nanti. Jangan bimbang, dapat. Nombor 2. Nombor 3, Allah Ta'ala perkenan doa kita. Allah makbul. Tapi Allah Ta'ala tak bagi apa yang kita minta tu. Allah bagi kod lain. Bagaimana? Allah selamatkan kita ni daripada musibah, daripada mara bahaya, daripada kemalangan, daripada ujian berat. Allah bagi kod cara tu. Jadi ini 3 cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjawab, memberikan, memakbulkan doa kita. Jadi maknanya dalam berdoa ni tuan-tuan Haji Panajah, jangan pernah frust, jangan pernah kita rasa letih tak makbul pun, tak boleh pun apa aku minta. Jangan rasa begitu. Kebetulan tuan-tuan, saya ni ada usrah, kita buat usrah dengan inilah artis-artis hijrah ni kan. Selebriti yang hijrah ni antaranya
pelakon Noh Khairyah, kemudian Aida Rahim, Puan Najah kenal lah kan, Aida Rahim pun semua ni, kemudian Wan Nur Azlin, kemudian banyak lagi lah. Tuan-tuan, bila kita usrah dengan sahabat-sahabat artis kita ni tuan-tuan, ada seorang artis ni saya tak nak sebut lah, dia ni kumpulan rock. Kalau saya sebut tuan-tuan Haji kenal zaman-zaman 80-an dulu. Dia kata, "Ustaz, saya dengan isteri ni, isteri saya berubah dulu," dia kata. Isteri saya berubah dulu. Dia semayang, dia baca Quran. Bila saya balik rumah tu, dia baca, tengok dia baca Quran, dia semayang. Saya tak lagi. Rock Ustaz, biasa lah kan, orang rock ni lambat sikit dia kata. Tapi dia kata, saya dalam hati saya seronok, dia kata. Tengok isteri baca Quran, semayang, seronok dia kata. Pada satu hari tu dia kata, dia terjaga bangkit pukul 4 pagi gitulah. Bangkit dia tengok isteri duduk qiyamul lail sebelah katil, berbucu katil tu. Dia bangkit juga, tapi bangkit berkencing je lah dia kata. Tapi dalam hati dia kata dia seronok. Akhirnya dia kata kat diri dia, isteri aku ni dah berubah dah, aku ni bila lagi. Akhirnya tuan-tuan, dia pun berubah. Ada seorang lagi tuan-tuan kenal ni, kumpulan ekspedisi, tuan kenal ke tak? Orang masjid pun dengar ekspedisi tu. Sama ustaz pun dengar, saya pun dengar juga kan. Puan Najah, kumpulan ekspedisi ni Tuan Haji Puan Najah, zaman saya sekolah menengah dulu, rock tak ada dah kan. Rambut tu gerbang tak sikat lah kan. Seluar tu dia kena koyak kan? Lagi banyak koyak lagi dahsyat kan. Tuan-tuan, ni gitaris dia ni, pemain gitar dia nama Zua. Betul kan? Zua. Saya satu hari tu forum di Masjid Pantai Dalam Kuala Lumpur, Masjid Khadijiyah. Subuh pun ni semayang subuh, doa apa semua, lepas forum tu tuan-tuan. Tiba-tiba lepas forum tu tuan-tuan, adalah hamba Allah mai jalan, mai nak bersalam dengan kami ni. Salam tu tengok tuan-tuan, baru saya perasan lah, abang Zua lah, kumpulan ekspedisi. Saya kata, ya Allah, ni rockers pun semayang subuh. Kita yang tak mayang subuh ni malu kan? Nak cerita Zua ni kumpulan ekspedisi, ya Allah. Jadi kan kita nak penyanyi dia pun Ali kan, Ali, semua pun dah berubah alhamdulillah. Jadi nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita kita semua ni dah jadi ahli masjid, kita dah jadi ahli surau ni, alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab Nabi kata antara tanda orang yang beriman itu ialah dia selalu main masjid, mai semayang, mai dengar kuliah ilmu, mai tolong masjid, mai buat program, mai baca Quran. Ini tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin bertambah umur kita tuan-tuan, makin kena rapat lagi dengan masjid. Cuma tuan-tuan kita duduk tengok tuan-tuan di TV, di YouTube ni tuan-tuan, kadang-kadang sedih juga dah. Umur tengok 50, 60, 70, orang kata waktu senja dah. Tapi ya Allah, dia punya perangai, dia boleh duduk joget lagi TikTok apa tu kan. Kan tuan-tuan, orang kata apa? Otai masih Tuan Haji sebut berdosa, saya tak sebut lah. Otai masih berbisa kan. Maknanya kita ni tuan-tuan, bila makin umur meningkat, amalan kena makin banyak kan. Amalan makin melekat. Sebab tak lama dah kita nak pindah alam ni. Tak lama dah kita nak hijrah alam ni. Lah ni alam dunia. Tak lama dah nanti kita nak pergi alam barzakh. Semua ni tak terkecuali ni. Tak terkecuali Tuan Haji Puan Najah, kita semua akan pergi alam barzakh. Tapi ada kata Tuan Haji, dalam masjid kita ni, sekarang ni hak paling tua lagi, hak paling senior kita tahu umur berapa? 70 dah Haji. 80 dah. Yang umur 80 dah begini. Ada ni masya-Allah. Ada kata hak 80 pi dulu lah. Tapi tak tentu tak tuan-tuan. Ni hak baru 40 ni pun boleh pi dulu juga. Tak tentu. Tuan-tuan, kawan kami tuan-tuan umur 38. Beberapa bulan lepas sepatutnya dia hijrah pergi duduk UK lah, sebab orang rumah dia sambung PhD. 38 tahun tuan-tuan. Pada malam tu tuan-tuan, dia jamu minggu depan, katalah minggu depan dia terbang pergi UK. Malam ni dia ajak kawan dia jamu makan.
Lepas makan tuan-tuan balik rumah, tidur, isteri dia doktor. Dengar suami dia mengeruh, berdengkok kuat. Lepas tu sengak. Gerak bangun, tapi dia dah bercakap dah, ada macam mamai dah tak dengar dah. Cuma alhamdulillah, isteri kata abang, mengucap bang, dia pun mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Panggil ambulans sampai tuan-tuan. Dalam perjalanan nak pergi hospital tu tuan-tuan, meninggal dalam ambulans. Umur 38 tahun. Nak cerita apa? Tuan-tuan, kita semua tak tahu waktu bila kita akan tinggalkan dunia ini, tapi kok mana pun kita akan tinggal dunia ni. Jadi sementara Allah Ta'ala bagi sihat, sementara Allah Ta'ala bagi umur pada kita tuan-tuan, mainlah tuan-tuan, kita buat amal-amal ibadat tuan-tuan, banyak-banyak tuan-tuan. Kita ajak suami, ajak isteri, anak-anak kita tuan-tuan semua, insya-Allah ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala Allah Ta'ala bagi kepada kita husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, terima kasih banyaklah atas pertemuan kita pada pagi ini. Jadi saya ucap terima kasih banyak kepada Tuan Fungsi dan seluruh jawatan kuasa. Saya doakan tuan-tuan puan-puan semua, Allah Ta'ala beri kesihatan, Allah Ta'ala beri kekuatan untuk terus kita jadi hamba Allah yang berkhidmat. Karena Nabi kata khairun nas, sebaik-baik manusia tu ialah orang yang paling banyak buat kebaikan kepada manusia lain. Kita sebagai ayah-ayah ni jangan lupa buat baik pada isteri, buat baik pada anak-anak. Isteri juga jangan lupa, kakak-kakak, ibu-ibu sekalian, buat baik pada suami. Ya, buat baik pada anak-anak. Anak-anak juga ni, masya-Allah, hak baju merah ni, hak baju merah t-shirt ni, adik darjah berapa ni? Darjah 4, masya-Allah. Nama apa adik? Syabil, masya-Allah. Ustaz ada anak perempuan darjah 3, boleh tak kalau anak? Boleh tak? Ayah belakang tak? Boleh tak? Boleh tak? Syabil boleh tak? Oh, tak mau dia dah ada dah. Tak mau. Tengok, masya-Allah, kecil-kecil dia boleh darjah 4 main sembahyang subuh. La ilaha illallah. Tuan-tuan, kami di Putrajaya ada satu surau ni, dia buat lagu ni. Anak-anak sekolah rendah dah, yang main subuh, sembahyang subuh jemaah ni, lepas sembahyang tu beratur jawatan kuasa bagi duit RM7. RM7 seorang. Tapi anak sekolah rendah je lah, ayah-ayah ni tak dapat lah kan. Sekolah rendah. Jadi dia jadi motivasi, alhamdulillah. RM7 dia ikut lah. Dia nak beli nasi lemak ke apa, terpulang lah kan. Maknanya RM7 tu sebagai orang Arab Kuda kata reward kan. Dia sebagai, kita kata apa, galakkan lah kan. Dia akan teringat tu, masya-Allah, aku main surau tu dapat ni, alhamdulillah. Jadi sebagai galakkan kan. Ada satu juga masjid di Kuala Lumpur tu, dia nak galak anak muda, dia buat guna, dia buat siapa main semayang subuh, dia bagi minyak hitam free. Oh, menderu mai tuan-tuan, menderu nak muda dia main, tak apa kan. Duit masjid kita habis pada memang betul-betul, alhamdulillah, syukur. Jadi tahniahlah pada tuan-tuan, perempuan buat program bagus ni, alhamdulillah, syukur, teruskan. Lepas ni tuan-tuan, antara tips yang mereka bagilah, kalau kita nak buat banner kan, kita buat lagu ni. Jamuan sarapan pagi disediakan, nasi kandak contoh. Nasi kandak di kita hari ini ada nasi kandak, jamuan nasi kandak. Hari ini Masjid Arab Kuda ada jamuan nasi kandak. Penceramah disediakan. Tak tangkap ni. Lambat tangkap ni. Maknanya makan tu dah. Penceramah disediakan. Dia jadi terbalik gitu kan. Ni taktik-taktik kan nampak. Jadi alhamdulillah masjid kita dah kreatif. Terus kita tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua ni, masjid ni tempat kita sujud ni tuan-tuan, mudah-mudahan akan jadi saksi di depan Allah nanti. Dia bagi tahu, ya Allah, hamba-Mu ni hamba yang saleh. Tuan-tuan, sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, tolonglah anugerahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan baik, ya Allah, dan Engkau terimakanlah segala amal-amal kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah.
Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dan kasihkanlah mereka seperti mana mereka menjaga kami semenjak kami kecil ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah isteri kami ya Allah, jadikanlah suami kami ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah orang-orang yang saleh-salehah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya ya Allah orang yang mendirikan salat ya Allah. Ya Allah, himpunkanlah kami ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau pusingkan hati kami ya Allah, janganlah Engkau bolak-balik hati kami ya Allah. Setelah Engkau memberikan hidayah pada kami ya Allah, tetapkanlah hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Tutupkanlah ucapan kami ya Allah, akhir kami ucapannya itulah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan dengan ianya ya Allah kami akan berbahagia di alam barzakh, kami akan masuk syurga-Mu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim.